Okay, hai, Assalamualaikum. Uh, kita test suara dulu sebab saya set up PC lain. Okay, good. Okay, sebab saya test PC, saya dah set up PC lain. Sebelum ni PC kat rumah, so saya dah bawa pergi office balik. Alright, sebenarnya kita nak study berkenaan dengan apa yang anda dah belajar. Topik dia, okay, siapa yang tak tahu topik dia. Malam ni saya nak buat live study dengan newbie yang baru register. Okay, yang baru dapat account, yang baru nak berjinak-jinak di dalam MT4, okay, platform MT4. Jadi sebelum tu okay kot, suara okay kot loh. Kalau dah jawab salam tu rasanya okay kot. Alright. Okay, sekejap sebenarnya saya nak start pukul 10. Okay, so sekarang baru pukul 10, 9.59. Sekejap ada lagi yang belum join. So berapa dah jam? Okey, dah pukul 10 dah. Kita tunggu dalam 5 minit tengok macam mana. So, kalau ikutkan janji tu adalah dalam 200 orang yang nak study malam ni. Okey. So, tak apa. Kepada siapa yang belum masuk, nanti pandai lah mereka masuk. Sebelum tu, tolong share dulu. Okey, share tulis itu study for newbie untuk oil trade ataupun untuk platform MT4. Okay, study for newbie lah, for newbie. Maksudnya macam mana kita nak mulakan trading kalau kita orang baru. Okay, sebenarnya untuk orang lama pun ada juga kebaikan dia. Okay, contohnya hari ni saya akan ajak juga topik-topik topik-topik advance. Okay, bergantung kepada soalan. Kalau soalan tertanya mengenai advance, saya akan jawab soalan yang advance lah. Nah, kita akan refer kepada graph ini. Okay, so tak apa, tanpa membuang masa, so saya ingat better kita teruskan saja. Sementara anda share semua tu, sebab nanti anda kena share juga. Sebab insyaAllah di hujung siaran, okay, di hujung live, saya ingat saya nak bagi duit raya lagi dah. Sebab kita dalam bulan raya lagi. Okay nah? So saya off dulu saya punya muka dekat situ. Okay, supaya anda boleh tengok graf dengan jelas. Alright, so anda nak share, anda share sekarang. Kalau anda tak nak share sekarang pun tak apa. Nanti di hujung siaran, okay, anda memang kena share pun. Sebab hanya share saja yang saya akan bagi share yang bertuah lah. Yang jawab soalan dengan betul, insyaAllah kita akan bagi duit raya. Tengoklah macam mana nanti. Okay, nah? Okay, so saya menantikan sebarang soalan daripada tim newbie ataupun tim Trader Express ataupun expert trader. Okay, saya menantikan soalan daripada anda. Saya nak jawab dulu soalan yang pertama. Okay, boleh teruskan dengan soalan. So kalau nak story, malam ni kita story pasal minyak, okay, ataupun nak forex pun boleh. InsyaAllah lebih kurang je. Tapi kalau nak cerita pasal Bursa Malaysia, selalu saya akan live siang. Okay, dan saya akan mention topik untuk Bursa Malaysia. Tapi ini bukan topik untuk Bursa Malaysia, nah. Kalau nak belajar-belajar boleh juga. Dia graf lebih kurang sama je. Okey lah, so kita boleh teruskan. Saya nak baca soalan kalau boleh. Kalau boleh tanya soalan dulu untuk yang newbie. Okey, so saya akan explain. So untuk pengetahuan anda, okey, saya memanggil geng-geng trader daripada grup newbie yang kita didik, okay, selama selepas mereka ataupun selepas anda register, so kita tak akan biarkan begitu saja. Selepas anda register, normally kita akan bawa masuk ke dalam satu grup, iaitu grup
pembelajaran. Jadi kita akan ajak daripada basic-basic topik, okey, macam mana anda nak lukis candle, macam mana nak tahu support resistance, kita akan ajak. Jadi anda kena play video tu memandangkan sekarang ni memandangkan sekarang ni dalam keadaan PKP, jadi kita tak boleh nak buat kelas. So kita cari alternatif ataupun jalan yang kedua bagaimana kita boleh mendidik anda atau kita boleh share ilmu kepada anda. Okey, jadi apa yang kita buat adalah kita ajak di dalam group. Okey, so saya dah ajak dalam group, seperti anda kena play video, tengok tool yang kita bagi. Dan hari ini kita open untuk soalan berdasarkan apa yang anda dah belajar. Normally kalau orang dah belajar, dia akan tahu lah nak tanya apa. Faham tak? Okay, so yang terpapar dekat skrin anda sekarang ni adalah WTI, West Texas Intermediate ataupun crude oil, US oil. Saya tak baca sebarang soalan daripada grup lagi. Okay, so saya masih menanti soalan daripada grup. Maksud dia saya faham kalau soalan tu datang daripada grup macam mana. Okay, so saya cuba mencari satu soalan dulu. Kalau anda datang daripada grup pembelajaran, so anda kena mention. Okay, anda daripada grup mana. Right, baru saya akan jawab soalan tersebut. Sebab saya open khas kepada anda yang berada dekat grup-grup pembelajaran. Walau bagaimanapun, saya tak bagilah public, saya tak bagilah private untuk live ni. So saya just share ataupun open, okay, untuk public. Alright, saya tak private kan. So maksudnya siapa-siapa pun boleh belajar. Cuma soalan kalau boleh saya utamakan soalan daripada anda yang berada dekat dalam grup. Saya belum terima sebarang soalan, mungkin delay sikit. So anda boleh ajukan soalan sekarang. Tak apa, dah lena lah bah geng-geng grup ni. Okey, kalau geng grup tak bagi soalan lagi, tak apalah, saya jawab lah soalan yang daripada public nah. Okey, so saya boleh open juga soalan daripada public. InsyaAllah kalau boleh soalan tu yang saya boleh tunjukkan kepada anda berdasarkan skrin yang anda tengok sekarang ni, sebab saya tengah tunjukkan skrin. Okey, saya dapat satu soalan daripada Khairul Faizal KF. Okey, salam Tuan JB. Dari grup Technical Trader Eksklusif dia ni. Okey, so kalau guna ABC untuk time frame 30 minit, sesuai tak? Okey. Alright. So soalan berbunyi macam ni. Okey, dia kata teknik ABC. Okey, untuk pengetahuan anda, teknik ABC ni adalah satu teknik yang kita ajak. So saya kena cerita secara general lah. Okey, first saya cerita secara general dan saya akan cerita secara detail. Next. Okey, ABC teknik ni kita bagi nama dia ABC teknik, dan kita ajak kepada siapa yang register je, kita terus bawa masuk dalam grup. Maksud dia tak perlu deposit. Ikut skor dia, tengok dia rasa macam boleh ya. Okey, kalau dia nak trade dia deposit. Kalau dia tak nak trade dia tak perlu deposit. Kita tak ambil sebarang charge, kita tak ambil sebarang bayaran duit daripada klien. Alright, so kita tak ambil duit. Tu yang saya perlu tegaskan dekat sini, kita tak ambil duit, sama ada duit untuk register, duit untuk trade. Kita tak ambil benda-benda tu. Alright. So soalan dia adalah berbunyi, adakah teknik ABC ni sesuai digunakan untuk 30 minit? Okay. So apa yang saya ajar dekat dalam grup, video-video yang saya share dekat dalam grup, saya bagi berdasarkan time frame 5 minit. Dekat dalam grup saya bagi time frame 5 minit. Yang lain tak perlu type soalan lagi sebab saya tak tengok komen. Saya just terangkan dulu. Okay. Cuma saya rasa macam pelik sikit, sunyi, saya akan ajak anda bersembang balik. Sekejap lah, so saya nak terangkan sikit dulu. Okay. So ABC yang kita ajak, nama teknik tu ABC. Jadi kita akan plot lah A dekat mana, B dekat mana, C dekat mana. Jadi saya terang dulu secara general, barulah saya pergi lebih terperinci. Alright, so dekat sini time frame 5 minit. Jadi time frame 5 minit. Okay, kita nak cari ABC ni. Maksud dia A itu adalah sama ada nilai paling high ataupun nilai yang paling low. Faham lah? Nilai yang paling high atau nilai yang paling low. Kalau kita nak cari setup untuk turun,
kita kena cari A itu adalah nilai yang paling high. Kalau kita nak cari setup turun. Okey, boleh nah jelaskan kat situ sekejap nah. Jadi kita nak sekarang ni saya nak mencari setup untuk turun. Jadi saya mencari setup untuk turun, saya perlu cari nilai paling high. Jadi nilai paling high adalah sini. Ini adalah nilai paling high. Okey, jelaslah ini adalah nilai paling high yang mana saya letakkan di situ sebagai A. Okey, nanti insya-Allah faham lah. Saya terang detail sikit lah. Silap-silap orang yang tak masuk grup pun dia faham. Okey, ini adalah nilai A. Jawab lah. Okey, A adalah nilai paling tinggi. Okey. Ingatlah A adalah nilai paling tinggi. Jadi bila A nilai paling tinggi, kita mencari B. B adalah di mana nilai permulaan dia turun. Di mana apa pun ya. Okey, nilai penurunan. Sorry. Permulaan penurunan. B tu dekat mana dia mula turun? Selepas A ni paling tinggi dan dia mula turun. Okey, dia mula turun. Mana maksimum dia? So dekat sini. Okey, sini adalah B. Okey, so kita akan marking dekat sini adalah B. Besarkan sikit. Okey, B dekat situ. Nampaklah. A tadi kat atas ni. Okey, so kita ambil A ni bagi besar sikit. Nampak A dekat atas ni. Boleh lah, B dekat bawah. Okey. C apa dia? Okey. Tolong jawab dekat saya dulu. Saya tak mau cakap seorang-seorang. A saya dah bagi. B saya dah bagi. A adalah nilai paling tinggi. B adalah permulaan dia turun. C apa dia? Tolong jawab dulu. C tu apa? C tu apa? Tolong jawab dulu. Ya, saya sedang cerita berkenaan teknik ABC dan sekarang saya tengah baca komen. Newbie habis ni? Newbie. Selepas kita ajak yang ni, saya panggil newbie. Sebenarnya tak newbie pun. Kalau anda dah belajar yang ni, anda dah kira, bagi saya, anda dah kira expert selepas anda mula trading. Okay, so saya sedang bertanya, C tu nilai apa? Alhamdulillah ada yang jawab. Okay, Muhammad Ikhmal, Mat Din. So tak delay sangat lah saya punya live. Okay, so retracement, C adalah nilai retracement. Okay, C adalah nilai retracement. So saya kembali tengok kepada skrin dan saya tak baca komen. Okay, so nanti saya akan minta ada komen semula. Okey, ini adalah nilai C, tuan-tuan. Ini nilai C dekat situ. Mana paling tinggi retracement dia? Ada kat sini ataupun sini? Tak kisah. Nampak macam lebih kurang sama. Okey, ini adalah nilai C. Alright. Boleh ya? So ABC. Ini soalan dia nak tanya ABC dalam 30 minit. Tapi biar saya terangkan secara general dulu. Sebab ramai juga yang datang public. Jadi saya kena share benda ni secara public dulu. General dulu. Nanti saya akan go through pada yang lebih detail. Boleh nah? So point A adalah nilai paling high. Point B adalah nilai yang permulaan dia akan turun. Dan C adalah nilai retracement. C nilai retracement. Alright, dapatlah. Okey, jadi bila C itu nilai retracement, pastikan C ini tidak potong A. Okey, C ini tidak potong A. Potong tak? Potong tak? Tak. ABC ini hanya lengkap berlaku apabila harga break di bawah B. Yang mula-mula test nak turun dari itu B. Yang mula-mula test nak turun. Jadi bila dia break saja B, maka barulah ada ABC yang terbentuk. Faham tak? Baru ada ABC terbentuk. Jadi anda boleh, ini dah topik advance nanti saya cerita kat anda. Anda boleh tarik Fibonacci retracement daripada B ke A. Yang ni saya tak ajak lagi dalam group. Okey, anda boleh tarik daripada B ke A untuk mendapatkan TP. Apa dia? TP. TP tu apa? Target price. Bukan take profit, tapi bolehlah siapa nak panggil take profit pun tak apa. Okey. Nampak? Target price adalah 161. Sampai tak? Sampai. Sepatutnya bila dia break tadi B, anda dah boleh ambil untuk TP ke 161. Berapa dia punya pip? 55 pips. Banyak lah 55 pips dekat sini. Faham tak? Dan normally dia akan pergi balik retest dekat 100 sebelum dia pergi ke TP yang kedua 261. Jangan tanya saya boleh sell ke tak. Saya warning saja. Jangan tanya saya boleh sell lagi tak. Nah.
Tolong jangan keluar soalan tu. Okey? Jadi ini adalah untuk time frame 5 minit. Jadi saya delete dulu, baru saya pergi kepada soalan sahabat kita tadi. Adakah sesuai untuk digunakan time frame 30 minit? Jadi kita ubahlah 30 minit. Jawapan dia sesuai. Berapa time frame pun sesuai. Tak ada masalah. Jadi sejam ke, betul ke soalan dia tadi? Tak apalah, saya jawab lah dua-dua. Jadi setengah jam ke 15 minit ke sesuai. Tak ada apa masalah. Tapi saya cakap minimum adalah 5 minit. Okey. Soalan dia tanya tadi, adakah time frame 30 minit, time frame 1 jam sesuai untuk ABC teknik? Sepatutnya saya terus jawab je lah sesuai. Tapi saya kena terangkan dulu bagi orang nampak apa itu ABC. Okey. So jawapan dia boleh. Minimum 5 minit yang saya ajak. Alright. So minimum adalah 5 minit. Jadi kalau kita tengok time frame setengah jam, dia lebih besar. So target dia mungkin lambat sikit sampai. Okey, sebab target dia mungkin lebih jauh. Dekat sini tak ada lagi ni ABC sell, dia masih ABC buy dekat sini. Okay lah, jawapan dia sesuai. Sejam boleh, setengah jam boleh, 15 minit boleh, 5 minit pun boleh. Apa yang saya ajak adalah 15 minit. Okay lah, dapat kat situ. Itu jawapan dia. Okey, bila saya kata jangan tanya adakah boleh sell lagi tak? Sebab saya tak tahu nak jawab boleh ke tak. Itu je lah. Okey, ada orang tanya dekat saya. Saya dah bagi tahu, saya dah warning. Okey, saya dah warning tadi. Saya kata, okey, mungkin macam ni lah. So, TP adalah 261. Normally dia naik dulu, retest kat sini. Jadi, saya kata, jangan tanya dekat saya, boleh sell lagi tak sekarang. Sebab saya pun tak tahu. Kalau saya tahu, kaya dah saya. Kan? Jadi, kalau anda nak sell, boleh. Bagi dia break 161 ni. Kalau dia break 161 ni, anda boleh sell. Sebab dekat sini dia ada sikit signal buy. Okay, sikit saja signal buy. Alright. Okay, so kepada yang bertanya tadi, adakah anda jelas dengan soalan saya ataupun anda nak tahu jawapan boleh ke tak? Saya jaranglah jawab boleh atau tak je. Saya akan jawab agak detail sikit. Okay, so soalan pertama alhamdulillah settle 12 minit saya jawab. Soalan yang kedua. So untuk pengetahuan anda, hari ini merupakan raya yang berapa? Okay, so hari ni kita nak bagi duit raya insyaAllah. Tapi kalau yang view sampai 500 ke 1000 ke, saya bagi lah duit raya. Kalau view setakat 300 tak nak bagi duit raya. Saya ada lagi duit raya Ustaz, nak tengok? Untuk last sesi lah, last sesi maksudnya anda belajar hari ni, habis belajar dapat duit pula lah. Tak biasa dia buat dia orang. Selalu orang belajar, habis belajar hang kena bayar duit. Hari ni siapa belajar, last kali dia dapat duit. Tapi hanya sharer saja yang berpeluang untuk dapat duit. So anda perlu share lah, share. Dan anda boleh mention tajuk hari ni untuk topik, tulislah MT4 ke, nak tulis topik forex ke, ikutlah topik oil ke. Okay, for newbie. Okay, soalan yang kedua. Saya menanti raya ke-8. Okay, so saya menanti soalan yang kedua. Saya off lah gambar saya sekejap. Saya nak tengok. Okay, off. Off boleh tarik wait. Okay, macam M. Hanif Mustafa. Dia jawab, dia komen, dia naik share. Yang ni orang yang akan berpeluang untuk dapat duit raya nanti. Saya tunggu ni lah. Saya tunggu kod daripada soalan. Kod soalan daripada grup. Okay. So, salam saya daripada grup expert newbie trader. Okay, saya cuba baca dulu soalan. Alright. So, salam saya dari grup expert. Alright. Saya baru depo tengah hari tadi dan masuk grup technical trader. Dari petang tadi saya tengok yang guna teknik scalping dan tak berapa faham. Okay, so kebanyakan mereka-mereka yang dah masuk ke dalam grup,
kebanyakannya dah boleh dikatakan expert untuk trade. Macam mana mereka boleh jadi expert trade? Sebab, okay, mungkin orang lama. Mungkin dah sebulan. Bagi saya sebulan tu dah lama sebab dia dah try beli banyak kali. So, anda apa-apa anda kena cuba dulu entry. So, cuba entry dulu. Alright, so, tengok result dia macam mana. Di samping apa yang saya dah ajar, anda kena combine balik. Okay? Macam faham bila buat tak menjadi. Okay, tak apa. Main ni sahabat. Alright. So dekat sini kita duk nampak ABC. Tapi bila dia turun ni kita nampak macam ABC nak naik. Bila dia jadi macam ni kita nampak ABC nak turun. Bila dia jadi macam ni ABC nak naik. Kan saya pernah ajar. Kalau sideways selama beberapa jam, marking lah support resistance. Ingat tak? Ingat nak luku kepala ni. Ni, resistance kat atas, support kat bawah. Ingat tak? Tak ingat pun susah ni. Okay. Saya cakap kalau sideways beberapa jam, letak atas bawah punya support resistance, then mana dia pergi? Kalau dia pergi bawah, kita boleh ambil TP bawah. Okay, normally kita ambil dekat 161 lah. Then baru kita tengok balik, dia naik ni nak membentuk ABC buy ke belum? Nah, faham tak? Okay, adakah dia nak membentuk ABC buy? Jadi kalau dia buat ABC buy, kalau lah contoh dekat sini A, sini B dan dia buat C contohnya, memang dia akan naik insyaAllah. Tapi kita kena pastikan dia naik ni TP setakat ni dulu ambil. Sebab ini adalah resistance dia. Atas ni adalah resistance. So bila dia boleh break more than high yang ini, maka dia boleh pergi lebih jauh. Ingat tak? Ingat tak saya cakap dalam grup minggu lepas, kedua minggu lepas saya dah bagi tahu. Okay, dia duduk lama dah dekat sini. Kita bagi H4. Ingat tak yang saya cerita dekat sini? Siapa ingat kata ingat. Saya ada share video tu dekat, dekat mana Okay, so saya ada share satu video dekat dalam Resident Club. Okay, dekat kita punya channel support. So untuk pengetahuan anda, kita ada channel support yang mana sentiasa orang akan bagi signal dekat dalam tu. Ada je admin yang bertugas. Okay, kita ada seramai 30 admin yang bertugas dan sebenarnya jumlah yang tak rasmi admin kami adalah seramai 200 orang. Okay, tapi tak semua yang mampu bagi signal. Okay, kita hanya pilih mereka-mereka yang confident, okay, ada keberanian dan mau share. So kita pilih. Okay, so untuk pengetahuan, dalam saya punya group, RTC group, kita ada seramai hampir ataupun lebih 200 orang admin. Okay, the latest admin adalah geng-geng football. Saya tengah ajak dia orang. Saya tengah ajak dia orang macam mana nak jadi trader. Okay, saya tengah ajak dia orang macam mana nak bagi signal. Okay, so kalau lah mereka menonton, sila angkat tangan sikit. Keon, Bat, Jai, Fakri, siapa lagi, Hanif. Alright, so ada beberapa orang yang saya tengah latih sebab dia orang lah ni tak ada game. So ambil kesempatan untuk belajar. So kalau sangkut-sangkut tu bukan saya kot. Sangkut-sangkut tu maybe anda punya line. So yang lain ada tak masalah sangkut-sangkut line? Saya nak cerita lagi ni. Bila saya nampak komen ada yang cakap sangkut-sangkut, saya risau juga. Okay? Yang lain ada tak masalah sangkut-sangkut-sangkut? Sekejap, saya tengah baca komen. Ya betul, Rizwan Zuhaidi. Saya minta anda yang mana duduk dekat dalam grup, yang dah dapat tool daripada saya, yang dah dapat video-video, sila ulang 2-3 kali. Okay, so kalau yang sangkut-sangkut ni saya tak pastilah sebab saya nak tengok ramai dah yang kata video saya, live saya ni sangkut-sangkut. Cuba tekan like. Kalau dia kata sangkut, tekan heart. Klik heart yang warna merah tu. Ni heart yang ni. Sana. Okay. Ni heart. Heart lah. Saya tekan dua-dua lah. Klik banyak-banyak. Saya tengah nak cerita satu apa yang saya story pada minggu lepas. Bukan minggu lepas. 2 minggu lepas kot. Ya. Sebelum raya. Okay, saya ada story dekat dalam group. Okay, dekat dalam kita punya Resident Trader Club. Kita punya signal group. Okay, yang mana saya share tadi. Kita punya signal group.
bahawa dia telah berada dekat area sini selama seminggu dia berada dekat situ. Okey, yang mana waktu tu dia dah sampai target dah 161. Okey, nah dia sampai target 161. Jadi dia memerlukan rehat sekejap. Kita tengok kalau dia break atas ni maka dia nak naik lagi. So ternyata 2 minggu lepas dia break dah naik. Sekarang normal lah dia rehat dekat area 261. Kalau dia nampak macam berjaya nak naik lah. Okay lah. Okay, tak sangkut. Okay, so jadi ada soalan yang tanya, macam mana nak jadi admin? Macam mana nak join saya punya community? Maksudnya bersama-sama dengan saya punya group, okay, untuk satu komoditi, okay, pelaburan minyak mentah dunia. So kita bukan subscribe lah, kita bekalkan signal dekat channel, okay. So kita ada function macam-macam juga. So saya sebenarnya baru ni saya ada open untuk 50 orang, tapi nantilah saya open lain. Sebab saya tak boleh open selalu. Untuk admin ni saya kena pilih betul-betul. Okay, InsyaAllah nanti saya akan open. Alright, so sama juga, saya sambung balik yang saya cerita. Sekarang ni dia berada dekat sekitar tak apalah, next question. Saya lupa lah saya nak cerita apa. Tapi saya dah story dah lah yang berkenaan dengan group. Saya dah beritahu dalam group, saya dah cerita apa berlaku kalau dia sideways ni. Apa berlaku kalau dia sideways. So dia break resistance, dia naik lagi. Sama juga tadi, baru teringat. Tadi time frame 5 minit, apa berlaku bila dia sideways. Dan bila dia break support, maka dia akan turun lagi. So sekarang ni kita tunggu. Tapi saya kata dia nak turun dulu lah. Saya kata dia nak turun dulu. Jangan tanya saya boleh sell ke boleh buy. Okay, so kita go through kepada next question. So saya tak pandang, tak pandang lah. Saya take note berkenaan dengan ada yang komen tadi bagi tahu sangkut-sangkut, tapi tak ramai pun yang cakap sangkut. So far bagi saya ramai yang okey lah. Okay, so saya nak pergi kepada next question. So kalau boleh anda bertanya berkenaan apa yang anda belajar. Okay, so bila saya baca komen dulu . Alright, so macam ni. Hamdi Ahmad daripada grup Newbie Trader, Group Expert Newbie. Bila masa nak buy, bila masa nak sell, main ni saya share. Main ni nak share. Okay, dia kalau kita nak entry, maksudnya kita nak buat keputusan, okay, untuk entry. Jadi kita kena faham dulu teknik. Jadi sebelum kita nak entry, kita kena ada trading plan. Okay, trading plan berbunyi itu macam mana trading plan. Kalau kita nak sell, kita tahu dah bila dia naik sampai ke mana, kita nak kena cut loss, kita nak kena stop loss, kita kena kurangkan kerugian. Okay, kalau kita buy, dekat mana kita nak tahu support untuk kita cut loss. Untuk bila dia turun lebih pada support. Okay, so kita tengok pada harga sekarang. Alright, so dia berada dekat sini sekarang. Jadi last signal adalah ABC sell. Siapa yang terlepas ABC, anda wajib masuk saya punya group sebab saya dah cerita dah tadi. Mungkin tak apa jelas dekat sini, anda boleh belajar lagi dekat saya punya group. Alright, so nanti saya bagi tahu lah nak masuk group macam mana. Dan the best lagi saya nak bagi duit ayah. Senang cerita. So tunggu sampai habis. Once selalu lepas belajar kena bayar duit. Ni lepas belajar dia dapat duit. Tapi make sure anda share dulu lah. So orang yang naik share saja yang akan dapat duit raya, insyaAllah. Saya nak pau duit ayah dekat member saya. Tak lagi lah, kita tengah belajar lagi. Alright, so Sabah okey, daripada Muar Johor pun okey, tak ada sangkut, okey. Daripada mana lagi? Okey, soalan yang best juga ni. Apa hukum trade oil ni? Nak join tapi tak jumpa hukum trade. Hukum saya berpegang pada asal hukum harus, okey, selagi tak melibatkan dengan perkara-perkara yang haram. Alright, saya bukan ustaz untuk berbalah, saya bukan ustaz untuk berdebat isu ini. Sebab isu ni lama dah. Okey, daripada tahun 90-an lagi dah isu ni dah dikeluarkan dah. Okey, ada setengah pendapat kata tak dibolehkan, ada yang kata dibolehkan. Terpulang kepada anda nak follow yang mana. Okey, saya tak mau balah lebih-lebih benda-benda macam ni. Tak kita jadi tak syok. Okey, so saya lebih kepada nak ajak anda hari ni. Alright. So the next question.
Tadi soalan dia tanya bila nak entry. Sorry. Saya ingat syok nak jawab orang. Okay, so sekarang ni last adalah ABC. Saya tak tengok komen dulu lah. Last adalah ABC cell. So dah sampai TP 161. Dan normally dia akan pergi test balik dekat 100. Saya lebih prefer kepada cell lagi. Sekarang ni lah berdasarkan apa yang saya belajar, berdasarkan apa experience saya akan masuk cell lagi. Tapi dekat mana saya kena cut loss? Yang tu yang kita kena tahu. Saya kena cut loss jika dia turun, contohnya dia turun sampai dekat area sini. Dia turun sampai area sini. Saya padam dulu Jika dia turun sampai dekat area 38. So apa saya kata based on experience? Saya tak ajak lagi kepada anda benda-benda macam ni. Normally kalau dia retrace, dia akan retrace dekat area 38 ataupun 34%. Kalau dia mula turun lah. Kalau dia buat naik lagi, kita tarik lagi. Jelas tak dekat situ. Kalaulah dia turun sehingga paras 34%, 23% ataupun 38%, based on experience, bila dia test high 100 tadi, normally dia akan turun balik. Kecuali kalau dia turun sampai 23, 38, then dia naik balik, break yang 100 ni. Barulah saya akan cut loss. Sekarang dia tak dapat nilai lagi. Dia tak dapat nilai B lagi. B ni sentiasa bergerak. Kita tak tahu B tu dekat mana. Faham tak? A kita dah jumpa. Saya bagi tahu. A kita dah jumpa. So A ni kita dah jumpa. B kita tak jumpa. A apa? A adalah nilai yang paling low. So kita nak cari mana permulaan dia naik. So kita tak jumpa lagi. Sebab dia still naik lagi. Kalau dia naik terus dan break A tadi, apa berlaku? Kalau break A tadi, A yang mula-mula tadi. So kita tengok time frame yang lebih besar. Maksud dia, sini yang bawah ni, ABC ni tak habis lagi lah untuk yang besar punya time frame. Time frame yang lebih panjang. Ni baru saya cerita teknik ABC. Banyak lagi teknik nak tengok. Tapi kalau cerita banyak teknik, 13 hari tak settle. Faham tak? So teknik banyak. Tapi apa yang saya fokuskan ini adalah pada support resistance. Jadi apa yang saya kata sekarang ni, normally bila dia break, dia buat ABC cell macam ni. Bila dia buat ABC cell macam ni, normally dia akan test balik 100. So sekarang ni dia dah test 100. So pendapat saya akan mengatakan dia akan turun lagi. Sekejap, saya panggil kawan saya tengok. Bagi pendapat. Sekejap saya ada 2 orang kawan dekat office yang boleh bagi kepada anda trading idea. Dia orang punya pendapat pula, bukan saya punya pendapat. So Ustaz Farid Syamil, tak ada muka Ustaz, lagi aku akan tunjuk muka. Jadi saya dah story. Apa yang saya nampak sekarang ni, dia akan lebih berat mengatakan dia akan turun lagi. Lebih berat mengatakan dia akan turun lagi. Tapi lagi cantik bila dia break A ni nanti. Dan sebab sekarang ni saya plot A ni untuk dia naik sebenarnya. A, saya mencari B dan saya mencari C. Kalau dia sampai level 23% atau 38%, dia mula naik, so saya beratlah kata dia turun. Tapi kalau dia break yang nilai A ni, dia akan turun lagi. Ini adalah pandangan peribadi daripada saya. Kalau tanyalah, tanya nak naik ke nak turun, itu adalah pandangan peribadi daripada saya. Tapi Ustaz, pandangan peribadi berhang, Ustaz kita kena buat turun ni dulu kat bawah. Tak nampak, so aku kena kecil sikit. Besar ni. Muat tak muka? Celui. So apa kata punya pendapat Ustaz? 2 minit ya? 5 minit tak boleh lama. Nak tengok time frame berapa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So cara saya
Ini saya kongsikan cara saya macam mana saya analisa market dan saya tengok hala tuju market. First of all, bagi saya adalah saya kena tentukan sama ada hari ini saya nak jadi buyer ataupun seller. Nampak tak? Jadi bila nak tentukan buyer ataupun seller, saya akan cari first, saya akan cari decision point. Saya akan buka dekat H1. Alright. Saya tukarkan kepada line chart. Okay, first saya akan cari decision point. Decision point ni apa? Decision point ni sekiranya dari break point tu, kita akan tahu sama ada position kita nak jadi buy ataupun sell. Buy. So, ini adalah saya punya decision point. This is support before. Ini adalah saya punya decision point. So, market ni dekat sini ya. Dekat sini saya akan buat keputusan. Ni bila market sampai sini, sini akan buat keputusan. Sekiranya H1 open atas, saya akan masuk buy. Tapi sekiranya H1 reject, saya akan masuk sell. Nampak tak? Saya akan masuk sell. Dan apabila kalau di sini dia reject ni, kita akan masuk sell because of, dan kita akan tengok tak masa dia reject ni, kita akan tengok di time frame yang kecil untuk cari ABC sell. Nampak? So ini decision point kan? So Pukul apa dia tutup? Pukul 11. Macam ni lah. Dah cari dah. Kan? Yang lebih selamat adalah apabila break level 100 untuk turun. Kalau dia break level 100 ni, dia insya-Allah akan sampai 161. Tapi adakah dia terus sampai? Dia ada dua situasi. Sekiranya kadang-kadang dia break 100, dia tak terus sampai. Dia naik dulu dekat 23 dan baru dia turun sampai 161. Nampak tak? The most important hari ni bila kita dalam trading, paling penting adalah kita nak nampak tempat cut loss. Kita tak target TP lagi, kita tengok tempat cut loss. Contohnya macam hari ni saya letakkan line ni adalah line decision point saya. So sekiranya sagi H1 dia main, dia test line ni dan dia close di bawah, saya masuk sell, betul tak? Apabila saya masuk sell, next H1 dia close keluar atas ni. Dan saya tahu position sell saya kena cut. So risk berapa? Risk dia apabila candle close di atas price. Reward dia adalah lower low. Nampak tak? Jadi saya dalam trading saya pentingkan risk and reward dululah. Sebelum saya nak entry market, saya akan tengok di mana tempat cut loss dulu. Alright? So itu daripada saya lah. Sekejap ya. Okay, sebentar seminit ni. Seminit lagi. Abang dah bagi, abang yo. Tak kita nak bagi duit ayah ni, share dulu pak. Orang habis belajar, bayar. Ni habis belajar dapat duit. Jadi boleh share. Boleh share video ni, supaya orang dapat tengok. So ini adalah kalau share bila kita trade WTI ni dia seronok sebab orang semua nak ambil tahu. Sebab ni harga pasaran minyak dunia. Betul? So semua orang nak ambil tahu. Dia naik ke dia turun. Market nak naik ke dia nak turun. Right? Jadi kalau tengok yang lebih jauh. Macam ni. Ini adalah daily. Dia boleh turun buat B dulu lah. Ni A, sini B. Dia turun nak buat C. Ini kalau untuk daily lah. Tapi kita tak payah tengok jauh-jauh. Sebab apa saya tentukan decision point. Lepas tu kebanyakan kami dalam RTC, kami akan entry menggunakan time frame yang rendah. Kenapa? Because of hari ni bila kita enter time frame yang rendah, dia akan bagi kita jangkaan dan result tu on the same day. Sama ada kita entry tadi tu dia menuju TP ke ataupun kita kena cut loss position tadi. Nampak tak? Inilah cara kita trading. Kita tak meletakkan 100% position tadi, bila nampak je kita akan masuk layer kau punya kat situ. Tu tak boleh, tu dia jadi macam gambler. Alright? So dalam trading kita kena ikut rules dia lah, house rule dia. Dia tak ada istilah dah dekat satu tempat tu istilah full margin dan sebagainya. Tak ada istilah-istilah yang macam tu lah. Tapi namun ia diamalkan oleh segenap masyarakat yang bergelar trader. Nampak tak? Sebab apa? Sebab dia rasa puah kalau dia masuk layer tu, dia rasa puah lah. Nampak tak? Kan? Tapi bagi saya, apabila saya dah menggunakan modal yang sesuai untuk trade, saya ada trading plan dan saya ada benda yang saya nak achieve dalam hidup dan saya akan follow
all the way plan lah. Alright. So itu saja perkongsian daripada saya. Yang mana yang baik itu semua datang daripada Tuhan, yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Alright. So ingat tadi, ini adalah decision point. H1 close bawah ni, kalau H1 close bawah ni, dia akan turun. Bila dia turun, sambung pula dengan ABC cell tadi tu. Dekat situ hak orang geram boleh je tu. Kan? Jadi macam tu. Tapi apapun, stay calm. Always letakkan risk and reward di depan lah. Okay? Kita jangan tengok nak untung saja. Kena tengok risk dia banyak mana, reward dia banyak mana. Should I take this trade? Kita kena tanya benda tu setiap kali kita nak enter market. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat malam. Boleh follow saya punya page Legacy Forex Trader. Okay, so saya sambung balik. Okay, berkenaan decision point ni, saya tak apa cakap sangat. Boleh follow page Ustaz tadi, dia dah bagi dah. Alright, so saya nak minta seorang lagi nak bagi pendapat berkenaan dengan, saya nak minta seorang lagi untuk share trading idea beliau. Okay, so sebelum tu, saya nak baca komen sikit sebelum tu nah. Okay, minta daripada Muhammad Hanif Mustafa. Okay, saya nak minta berkenaan dengan cara untuk manage modal. So manage modal, kalau bagi saya lah based on trading plan, modal ni sepatutnya anda kena, bagi saya lah, at least minimum adalah $500. Macam tu dia rasa macam best sikit lah, sebab nak jaga margin. 100 ni sebenarnya adalah untuk anda cuba-cuba belajar saja dulu. So kalau anda rasa confident, okay, selepas tu baru anda boleh naikkan modal. So macam mana modal dinaikkan bergantung kepada anda punya kemampuan trading. Maksudnya sejauh mana anda punya keyakinan di dalam anda punya pembelajaran itu, dalam teknik yang anda dah belajar. So sebab tu saya fokus pada ajak kepada satu teknik dulu. Okay, nanti teknik lain dia akan main dengan sendiri. Nak tengok indikator apakah dia akan main. Jadi sekejap saya tunggu seorang lagi sahabat saya untuk share berkenaan trading hari ini. Jadi saya minta anda boleh tanya dulu soalan sebelum saya go through pada minta seorang lagi sahabat saya untuk kongsikan dia punya trading idea untuk sekarang. Maksudnya ke mana hala tuju market ataupun hala tuju oil pada hari ini. Yang mana saya dah kongsi tadi akan turun, okay. Dia naik ni di sekitar 100 ini adalah normal dia akan pergi semula ke B ni, yang mana saya dah tunjuk kepada anda tadi, A, B, C, normal. Selepas dia sampai TP1 dia akan naik semula untuk test B, dan insyaAllah dia akan turun lagi, dia akan break yang ini. So kalau dengar cara apa yang saya cakap, sepatutnya sell lah, tapi saya tak akan bagi tahu jawapan anda sell, sebab ini adalah trading plan masing-masing. Jadi saya, walaupun saya masuk sell, saya faham dekat mana yang saya nak cut loss. Okay, so saya dah tetapkan cut loss, kemungkinan besar cut loss saya adalah dekat sini. Kemungkinan besar cut loss saya adalah dekat situ, dan saya akan entry sell. Boleh. Okay, so saya minta sahabat saya Cik Mat Zalin, okay, untuk explain sikit ataupun share trading idea daripada beliau. Mana belah ni? Trading idea daripada beliau. Okay, hari ni banyak guna indikator sikit. Kalau hang perlukan masa lebih nak masuk indikator pun boleh, tak masalah, masuk. So aku nak baca komen. Okay, sebelum tu saya akan jawab anda punya komen dekat handphone Okay, Assalamualaikum, selamat malam. Selalunya saya pakai teknik yang susah nak faham dalam masa 5 minit. Jadi sekarang ni saya bagi satu setup yang newbie dia akan tertunggu-tunggu. Dia kata dia nak tahu juga teknik yang paling simple. Jadi saya bagi satu teknik yang saya ajak dekat newbie juga, iaitu indikator. Kita nak pakai indikator moving average tapi indikator moving average ni dia lagging indikator, tapi boleh kita kenal pasti trend kat situ. So saya tunjuk dekat chart ni. Contoh, kita masukkan
insert indicator moving average duduk dekat trend. Okey, moving average. So saya masukkan period 10. Shift kosong, simple to close. Okey. Close. So saya masukkan lagi, saya nak pakai 4 semua. Trend, moving average. Tadi close. Okey, satu lagi open. Sepatutnya saya kena tukar color ni. Kita apa? Tukar apa? Okey, 4. Sorry, kuning. Yang merah tadi. Nanti dia pun boleh ulang balik nak tengok. Ulang balik nak tengok nanti nah. Saya tak boleh nak ulang kat sini. Okey, contoh macam tu. Kalau boleh dekat-dekat boleh ni. Okey, apa? Tadi masuk open dengan close. So saya tambah lagi satu. Lagi dua lagi. Sorry, trend. Moving average. Simple close. Okey. Open dengan close. High pula. Satu lagi. So kita letakkan dulu high. Satu lagi kita masukkan low. Indicator, trend, moving average, low. Okey, contoh dekat situ. So apa yang kita nampak sekarang ni contoh kita buka dekat M1. Ini cara yang simple orang nak faham. So kita nampak dekat sini. Trend dia seakan-akan buy. Ini trend dia turun di bawah 10 MA ni dah jadi sell. Close di bawah 10 MA dah jadi sell. So tempat mana kita entry? Bila jadi macam ni, dia close di bawah, kita dah entry. So dia lagging. Kita dapat keputusan lambat dan kita entry dekat sini. Itulah tempat kita entry. So bila dia close dekat sini, barulah MA tu kepot ke bawah. So dia lagging, indicator dah lambat, no? So dekat sinilah kita entry sell. Saya padam balik yang ni lah. Okey. So bila kata dia naik balik di atas line MA, ini tempat untuk kita cut loss. Kalau scalping pun kita dah dapat dah. Start dari sini sampai sini 64 tick waktu dia turun laju tadi tu. So signal kata bila dia naik di atas MA, okey, itu dah petunjuk kata buy. Nampak dia naik atas MA dan close. Itu petunjuk kata dia dah jadi buy dekat sini. Contoh saya kecilkan sikit. Nampak dia turun close di bawah line MA tu, kita dah boleh sell. So keputusan kita ambil sell dekat area ni lah. Dia open di bawah MA 10 tu. Okey, seterusnya dia turun, dia naik tak lebih daripada high ni. Ni MA 10 high. Betul tak? MA 10 high. So dia tak naik dan close di atas MA 10 high tu, dia terjun lagi. Dia naik tak jaya naik dan dia terjun lagi. Okey, last dia buat keputusan kat sini, dia close di atas MA 10. Itu satu petanda untuk kita berubah trend. Okey. So dia boleh naik dulu. So sekarang nampak dia close di bawah MA 10. So seakan-akan nak turun ke bawah lah. Jadi kalau kita nak hold daripada M1 ni, kita nak hold. So cuba buka kepada M5. Paling latest sekarang dekat M5, nampak tak? Dia tak jaya close dekat atas. So dia dah start mula untuk close di bawah trend MA5. So contoh kalau dekat M1 masa ni, nampak tak dekat sini, saya try buat sorry, saya nak masuk rectangle, tengok customize. Okey, contoh dekat sini dia berlaku candle tu dah close di bawah. So saya buka dekat M5. Nampak tak dekat sini dia satu rejection, dan sekarang ni candle nak close di bawah MA10 untuk time frame M5 tu. Jadi kalau kita nak hold yang sell dekat M1 tu, boleh tak? Seakan-akan boleh lah. Sebab apa? Dia tak break lagi ni. Okey. Seterusnya untuk time frame yang besar, kalau kita nak tengok time frame yang besar, okey. M5 sekarang, M15. Nampak tak? Dia duduk di bawah lagi. Dia tak close di atas lagi. So boleh tak kita nak buy? So kalau kita nak hold buy, jangan lagi lah. Sebab apa? Dia tak close di atas. Kalau tengok time frame kecil, boleh kan?
So seterusnya kalau tengok dekat H1, nampak tak? Tiada lagi candle yang close di atas MA10 tu. So trend sekarang ni nampak tak dekat bawah ni macam mana? So dia turun, tak berjaya close di atas MA10, so dia akan turun. So bila dia close di atas MA10, itu petanda dia naik. Itu petanda dia naik. Okey, sampai sini kita tak boleh buat keputusan. Sampai dia turun, masuk balik di dalam line trend tu. So bila dia close di bawah, dia turun dulu. Bila dia close di atas MA, dia berjaya naik balik sampai atas. So sekarang saya nampak permulaan untuk buat trend downtrend dekat H1 lah. Dekat H1 ni saya nampak sebab dia dah close di bawah. Saya cuba kecilkan lagi pergi dekat M5, nampak tak? M30. So candle tak berjaya close lagi di bawah, di atas line MA. So boleh hold sell tu lagi. M15 pun sama, hold sell lagi. Dan M5, nampak tak? Dia nak buat buy tadi dekat sini. Tapi sekarang ni mencuba untuk percubaan untuk close di bawah MA5. So kalau kata dia close, dia meneruskan penurunan lah. Sebab apa dekat sini kita tengok, ini support, break support dia turun. Dan sekarang ni dia ambil balik di tempat support become resistant. Macam ni, support become resistant lah. So dia naik area support become resistant. Ya betul tu. Dia test sendiri kat situ. Dari dia test balik apa B tadi tu. Di time frame apa 5 minit. 5 minit. Jadi 3 pendapat sama ni. Walun saya. Dah. Okey. Mana dah confirm Habis kan? ada nak story apa-apa? Okey, tak ada apa itu. Nak kau duduk tak? Mungkin ada orang nak tanya soalan apa-apa. Okey. Ni Mat Zalim nama dia. Cik Mat lagi. Okey. Jadi dia ni antara orang yang paling awal follow saya. Okey, daripada tahun 2015. Daripada tahun 2015. Jadi anda nak tanya apa-apa, tanya sekarang sebelum dia keluar daripada sesi live. Sebab saya nak sambung balik lepas ni. Ada nak tanya apa-apa? Saya bagi masa lebih kurang 5 minit. Nak tanya apa-apa ke Mat? Kalau tanya pasal apa yang dia ajak tadi, boleh play balik. Sebab nanti saya akan upload video ni. Tak sampai. Dia macam mana? So contoh yang lama pun kita nampak dekat sini, nampak dia naik. Kalau kita tengok sinilah orang yang selalu pakai. So dia tengok nampak yang lama tu dekat H1 tu. Bila dia close di atas dia naik. Tak dia close di bawah, mungkin kecil saya zoom sikit. Macam ni. Nampak dia turun di bawah MA10. So kita dah boleh start sell lah dekat sini. So selagi dia tak close di atas MA10, dia boleh kita hold sell dulu lagi sampai ke bawah. So nampak dekat sini seakan-akan dia close dekat atas, tapi rejection open close balik dekat bawah. So mungkin lah ada orang entry dekat sini, tapi tak kisah, saya rasa dah untung lah sehari tu. Ni sehari ni open hari Senin, close hari bukan hari Senin, close masuk hari Selasa 23 jam tu. So kita entry dekat sini. So ni tempat kita take profit. Dah ada 248 pip, 248 ticks harga. So contoh kejadian berlaku dekat sini. Ni kejadian berlaku dekat sini. Kita nak hold tak? Try buka time frame lebih besar. Sebab apa kita nampak sini sell. So dia time frame lebih besar sell tak? Dekat sini. Nampak? Boleh dah nak hold? Boleh lah. Boleh lah sebab apa dia naik tak berjaya close di dalam MA pun dia nak sambung turun lagi. Tengok ni H4, tengok dekat H1. Nampak kejadian ni. Boleh tak kita nak wholesale? Sebab dia dah keluar, boleh dah nak wholesale? Boleh, tapi buka dekat time frame lebih besar. Tengok dia dah masuk dalam trend ke tak lagi. So kalau dia tak masuk dalam trend, dia nak sambung penurunan lagi lah. Dekat sini. Soalan yang aku dah jawab lah. Dia minta ulang balik, kena play balik. Sebab video ni saya kat upload. Okay, so tak boleh nak ulang sebab saya ada topik lain nak share ni. Dengan kita nak bagi duit raya lagi sekali. Tak pakai pada apa. Alright.
Okey, Alhamdulillah. So, saya minta pandangan daripada dua orang sahabat saya yang berada dekat office sekarang ni. Jadi kalau ada 30 orang, saya akan minta pandangan untuk 30 orang lah. Okey, so kita pergi balik kepada topik kita pada malam ni adalah sekejap, saya kena ubah balik setting sebab saya tak tengok sebab saya tak tengok kepada indikator. Nah, jarang-jarang saya tengok pada indikator. Tu yang pertama. Tapi apa yang menariknya, kita ada ramai admin. Dia anda rasa yakin tak? Based on apa yang kita duduk story sekarang ni, anda rasa yakin tak? Kalau anda yakin, anda boleh duduk dalam RTC, kita punya group signal. Okay? Ya, saya kena buang dulu ni. Saya tak boleh, saya pening tengok banyak-banyak indikator. Ada orang boleh. Jadi maksud dia, tak semua apa yang saya ajar orang boleh follow, tak semua apa yang ustaz ajar orang boleh follow, tak semua apa yang mak ajar orang boleh follow. Jadi kita ada pelbagai teknik, kita ada ramai admin, so anda boleh follow mana satu admin yang anda rasa sesuai dengan anda. Boleh jelas Okey. So kita nak go through kepada soalan seterusnya, mungkin soalan terakhir untuk malam ni sebelum saya nak share beberapa sampul duit raya insya-Allah. Tapi anda kena share dululah. Anda kena share dulu saya punya live ni supaya nama anda naik sharer. Okey, supaya nama anda naik sharer dan anda boleh terpilih sebagai pemenang kontes pada malam ni. Kontes dia berapa? Sagi saya tanya, sagi. Saya tak ada sebarang apa ni jawapan soalan lagi sekarang ni. Okey, so saya nak soalan last dulu daripada kalau boleh daripada group. Okey, dan jawapan tu insya-Allah saya akan jawab secara general kepada anda semua. Okey, sebelum saya terima soalan, saya nak explain. Saya nak sambung sikit lagi apa yang saya story dan mungkin saya akan combine dengan apa yang Ustaz dah story dan juga Cik Mat dah story tadi. Jadi kalau kita tengok kepada time frame 5 minit ini, okey, yang mana tadi saya kata dia masih lagi berlaku penurunan apabila dia membuat ABC tadi, okey, dia akan pergi ke 261. Maksudnya target adalah pada 261. Saya rasa lindung kot muka saya sekejap Pasal letak muka sekat bawah sikit Alright, so apa yang saya jangka dia akan pergi turun break lagi 161 dan dia pergi 261. Tak berubah lagi apa yang pendirian saya bagi tahu tadi. Dia masih dalam position ataupun dalam dalam keadaan menurun. Okey. Jadi kalau saya entry sell pada ketika ini, di mana saya kata saya perlu stop loss adalah di B. B itu di mana? Dekat 100 sini. Sebab apa? Walaupun kita kata dia turun, tapi dia boleh jadi naik. Setup itu boleh berubah. Sekiranya dia turun sehingga 23.6 ataupun 38.2 dan dia break 100. Maka bila dia break 100 nanti, dia dah berubah daripada sell pergi kepada buy. Okey, tapi sekarang masih sell dan lebih strong apabila dia berjaya break kosong ini. Okey, ataupun dia boleh break 161 yang saya tarik daripada ABC awal-awal tadi. Okey, jelas dekat situ? Okey, so soalan last. Saya minta soalan last pada malam ni. Alright, so saya dapat soalan daripada Muhammad Edi Mokhtar. Mohon tuan listkan ajarkan basic indicator untuk digandingkan dengan teknik ABC Fibo agar lebih yakin. InsyaAllah nanti saya akan share dalam group. Okey. Macam saya bagi tahu tadi, saya hanya fokuskan kepada support resistance saja. Saya hanya menggunakan satu teknik walaupun saya dah terlibat beberapa tahun, 4 tahun macam tu. Tapi dekat dalam ni baru 2 tahun. Tapi saya hanya fokus kepada support resistance saja. Saya tak menggunakan indikator sebab saya pening. Maksudnya saya bukan pening apa. Sebab saya tak nak combine banyak sangat. Okay. So, saya pakai teknik ni pun insyaAllah siapa yang belajar dengan saya, ABC, respon sangat bagus. So, tak percaya, sila respon dekat bawah ni. Maksudnya kepada anda yang dah belajar dengan saya teknik ABC ni, okey, hanya menggunakan support resistance, apakah respon anda? Okey, boleh tak komen berkenaan dengan apa yang anda dah belajar berkenaan ABC teknik? Fakrul Rosprisley, bila Evan nak ajak? Okey, insyaAllah minggu ni, kalau tak sempat minggu depan saya akan ajak. Sebab minggu ni saya ada appointment, saya kena turun KL lagi sekali minggu ni. So, baru balik daripada KL, saya nak kena turun balik KL. Dia ada appointment.
Kalau sempat, insyaAllah minggu ni saya akan bagi video berkenaan dengan ABC yang lebih advance. Macam mana kita nak tahu. Okey, contoh saya tak kedekut ilmu, jangan risau. Dekat sini pun saya boleh story kepada anda. Alright, so macam ni. Okey, apa maksud yang saya katakan advance tu, saya akan ajak lebih detail nanti dekat dalam grup. Okey, so macam ni, dia ABC. Okey, so kita nak menentukan lepas tu dia sampai TP ni kita nak buat apa. Sepatutnya kita akan ambil TP dulu dan kita tengok dia pergi mana. So dia buat ABC yang tak berapa kuat untuk naik. So normally kita akan entry balik di area 100. Ni yang saya akan ajak kepada anda. So bila entry di area 100, kalau dia naik dekat mana perlu cut loss, dan kalau dia turun dalam keadaan profit, adakah anda perlu tambah layer, dan bila perlu anda cut loss. So saya dah terangkan sebelum sikit, anda perlu cut loss ketika mana anda perlu cut loss ini pada ketika dia turun sehingga 23% dan dia mula menunjukkan kenaikan. Anda boleh cut loss dekat situ ataupun cut loss dekat 100. Yang tu saya akan terangkan dalam next video, insyaAllah next eksklusif punya group, iaitu anda yang baru belajar, kita ajak terus teknik advance. Okay, so untuk pengetahuan, sebarang teknik yang kita ajak ni tak ada sebarang charge apapun. Okay, so anda hanya perlu buka account. Okay, selepas anda buka account, kita terus invite anda ke dalam group. Terus kita ajak daripada basic penggunaan MT4, okay, support resistant, kita ajak macam mana nak install pun kita ajak, macam mana nak insert instrumen kita akan ajak, cara nak deposit kita bagi tahu, cara nak withdraw kita akan beritahu. Yang mana masa mula-mula saya join dulu, tak ada siapa ajak pun saya dah godek-godek sendiri. Ni anda dah mudah kerja anda, saya yang ajak semua. Okey, daripada A to Z saya ajak. Tak percaya anda boleh tanya, okey, siapa yang berada dekat dalam ni, anda boleh komen, boleh bagi respon sikit berkenaan grup. Okey, grup yang kita sedang belajar sekarang. Alright. So pendirian saya masih mengatakan ia turun. Cuma sabarlah. 6 bulan boleh tunggu, takkan 6 jam tak boleh tunggu. 3 jam tak boleh tunggu. Biasalah. Okay, so saya rasa itu adalah soalan terakhir dan saya nak open ke, kita bagi besar sikit lah. Saya nak bagi duit raya pula. Alright, orang selalu lepas habis kelas dia kena bayar. Ataupun kalau dia nak join kelas, dia kena bayar. Hari ni anda betul anda join saya punya kelas, atau anda nak dapat duit raya pula dah. Sebab kita masih lagi dalam mood raya, walaupun dalam tempoh PKP kita masih lagi dalam mood raya. Okey. Jadi sebelum kita nak pergi kepada kontes malam ni, saya nak bagi beberapa keping duit raya, beberapa sampul duit raya, insya-Allah. Ada. Okey. Ada ni nak tunjuk bukan boleh bagi depan-depan pun. Lagi saya transfer lah duit tu. Okey. Sebelum tu anda kena share dulu, sebab anda perlu share dan perlu naik share. Contoh Fakrul Ros Priestley, saya join group Trader Express. Ilmu tuan TJ lain macam terbaik, banyak untung. Alamak, saya terbaca, bukan saya puji diri saya lah, saya terbaca. Sebab tu best masuk grup tuan Jamil pun sama, saya terbaca, bukan saya puji. Join advanced startup newbie from zero to hero. Dah reti sikit-sikit dan boleh buat profit. Dah trade, dia nak trade, jadilah profit buat beli janjan. Janjan tu apa? Janjan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hihi. Hari ni ada sikit profit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru belajar. Yang loss tu sendiri salah. Tamak termasuk diri saya sendiri. Nanti kita counter balik lah. Memanglah kadang-kadang memang loss tu kadang-kadang ada yang kata salah dia sebab dia beli waktu tak tidur lah. Waktu dia beli lepas tu dia tidur. Dia bangun-bangun dah rugi. Yang tu kita counter balik. Kita cuba counter balik lah. Supaya benda tu tak berulang lagi. Okay. So alhamdulillah terbaik grup. Takkan mereka nak tipu, mereka komen. So anda boleh baca komen-komen mereka yang mana yang dah join. Okay. Walhal saya share dekat sini pun bukan saya orang yang kedekut ilmu. Sebab apa? Sebab saya dah tak buat kelas. Okay. Sekarang ni saya dah tak buat kelas. Saya tak ada lagi road tour ke mana-mana dan saya tak charge sebarang fee pun kepada anda untuk anda belajar. Okay. Dan baru-baru ni kalau anda perasan lah, lately semalam 2 hari lepas waktu saya pergi KL, saya ada jumpa player football nama dia Fakri Syarani. So bila saya upload gambar dia,
ada page-page yang viral gambar kami, so yang mengatakan bahawa Fakri Syahrini try dalam kurungan try nak jadi trader. So ada komen positif, ada komen negatif pun ada, tak kurang hebatnya. Okey, jadi ada lah yang kecam saya, kata ini nak scam lah ni, nak scam player football lah ni dia ni. Kalau scam saya tak ambil duit orang pun. Lepas tu kalau nak scam saya tak perlu tunjuk muka, tak perlu jumpa orang pun. Okey, kalau saya nak scam lah. Jadi anda pun boleh pergi ke page apa nama dia? Sekejap kita cuba cari ya. Okey, kita antara kita maksudnya sesama kita, okey? VOCKET. Sesama kita sepatutnya kita perlu macam support antara satu sama lain. Okey, dekat sini. So anda boleh pergi ke Voket FC, anda boleh like page Voket FC. Dia ada story berkenaan bola sepak. Tapi memandangkan waktu sekarang ni, saya banyak bawa geng-geng footballer, terutamanya daripada Kedah sendirilah. Okey, join kita punya group untuk trading. Jadi saya pun tak tahu sebelum ni dia tak pernah viral pun. Tapi semalam 2 hari lepas masa saya pergi KL, saya ada jumpa Fakri Syarani. Okey, so bila saya jumpa Fakri Syarani dan kita ada selfie lah dekat situ. So pergi mana dah gambar tu kat bawah ni. Okey, so gambar dekat sini. So kita pun selfie dan saya upload lah dekat dalam saya punya group. Tak tahu pula gambar ni boleh jadi viral. Okey, so anda boleh pergi ke page ini, okey, dan pergi komen dekat situ. Share ke, okey. So untuk menaik semangat apa sahabat-sahabat kita yang lain yang takut-takut nak cuburi dalam bidang trading ni. Okey. So just bagi komen-komen yang memberi semangat sikit, insya-Allah. Alright. So kalau macam saya, InsyaAllah lah bagi saya suka macam okay, kalau macam ni kan, buat apa saya nak promote dia punya page kan. Tapi win-win situation, maksudnya kita saling membantu. Maksudnya saya support dia, dia pun support kita. So siapa yang berminat dengan football punya news, anda boleh pergi ke ini Asia punya news dekat sini. So anda boleh komen dekat page ni, bagi banyak sikit komen, bagi banyak share. Nanti lepas ni. Alright. So ini mesti macam Jai Faizal lah, Rizal Ghazali, kita ada Badro Bakhtiar, kita ada Hanif Zahir, kita ada siapa lagi yang join saya? Sorry. Ramai geng player football. Saya tak berapa ingat nama, sorry, yang lain. Dia orang mesti jealous. Kenapa gambar-gambar dia orang saya upload, orang tak viral pun. Bila saya bergambar dengan Fakri Syahrini, orang viral. Tapi tak, dia orang tak jealous pun. Dia okey je sebab dekat dalam ni ada gambar dia orang. So anda boleh lah pergi untuk komen sikit ke, okay, share dekat wall anda. Okay, nak bagi semangat lagi kat kawan-kawan lain untuk berminat dalam bidang trading. Alright. So kita go through kepada kita nak buat kontes duit raya. Saya nak bagi berapa banyak tu terpulang dekat saya. Tapi anda kena share dulu. Saya jahat lah ni, anda kena share dulu. Okay, dan test komen adakah naik share. Lepas anda share, okay, anda kena test komen naik tak share dekat situ. Orang-orang yang komen dan naik share saja akan kita bagi duit raya. Okay, sekejap saya perlu panggil assistant, seorang akan bantu saya Ijat. Din, tolong Maisat. Okay, untuk assist saya, okay, nak ambil nama-nama orang yang bertuah pada malam ni, kita nak bagi duit raya. Okay, terima kasih Rafiq Ishak. Dia test lah, naik share dah. Andi Harry, naik share. Share dah. Izmir Faiz, naik share. Okay, Muhammad Hilmi, dah share. Test, semua naik share. Alhamdulillah. Okay, so anda kena test. Takut komen anda saya tak baca. Alright, so saya tunggu saat seorang bantu saya untuk tulis. Sekejap saya panggil. Oh, tak ada. Okey, tak apa. Saya ambil Ustaz ambil. Kita nak bagi duit ayah ni. Tu dia. Aku boleh pin lah, aku boleh pin. Ni apa? Aku boleh pin. Oh, ya. Cik dia ayah. Mana dia Ustaz dia?
Cik. Ustaz, mana duit raya? Kita nak bagi duit raya, dia pelang lagi, Ustaz. Duit raya. Ni kamera. Duit raya. Cari kamera tak jumpa. Okay, so kita pergi dekat sini kan. Kita tengok komen dekat sini. Okay, kita tengok komen dekat sini. So, anda kena test dulu anda punya komen. Naik dah dekat sini. Okay, contoh macam Afiq Mira. Test tapi dia tak naik share, Ustaz. Dia tak naik share. Lagi kalau dia menang, dia tak dapat duit raya. Share. Kita bagi besar muka dulu. Tak muat. Muka orang tak muat. Okay, kita bagi besar sikit. Insert mah. Alright, so kita nak bagi duit raya sekarang ni. Okay. So anda kena share dulu. Share dulu. Betul-betul share dulu. Ramai lagi. Okay. Baru kita bagi. Gratis guys. Share itu gratis guys. Mana duit raya Ustaz? Mana? Duit raya. Okay. Nak kena tengok kat mana? Macam legging je. Bukan. Memang. Dia Memang yang dah kita kat tengok ni belakang. lagi. So anda kena tengok kat sini. Okay, ni Tu dia. Duit raya. Okay. So kita nak bagi duit raya hari ni. Tapi tak mau 300. Ustaz nak berapa? Ustaz, berapa ratus view? Ustaz nak berapa ratus view? Sekarang ada mau view. Sekarang ada 310. Ustaz nak berapa? Boleh naik. 300 view lah. Ha. Duit raya nak bagi berapa? Seorang kita bagilah. Tengoklah berapa. Oh. No. Kalau macam ni punya banyak, ingat 1000 view lah. Tu. Ah, Tak nampak kau. Okey. ni duit raya yang baru ni. Sebelum tu ni security tolong kunci pintu. Tak kira orang main kacau itu ni. Tolong bagi security kunci Jadi pintu. ni dululah, share. Kita tengok. Ni angka duit raya pun 1000. Jadi viewer pun kena 1000 lah. Baru semangat sikit kan. Alah-alah nak share. Orang scam, orang ambil duit. Kita nak bagi duit. Okey, tak nampak lah muka aku. So kita nak bagi duit. Kita nak bagi duit malam ni, duit raya. So anda boleh tengok dekat tepi ni anda punya komen. Okey. Nak share berapa banyak? Share lah dekat mana-mana group. Tak kira lah group forex ke, group apa-apa, group trading ke, group apa-apa tak kisah. Okey, anda jangan boleh share, tak ada masalah. Okey, make sure nama anda tepi ni naik share. Baru 330. Okey, ada kita nama. nak bagi breakout hari ni. Berapa breakout? Breakout saya selalu 1000. Tapi tak apalah, itu breakout lah. Itu bila high. Okey, so kita bagi Hari ni senang ni tuan-tuan. okey 500 lah dulu. 500. Hmm. 500 dah Lima. boleh dah dapat duit raya. Duit raya pun 1000 tuan-tuan. Kita bagi sekepin lah. Okey, Muhammad Hafizi test. Okey, ada naik. Okey. Muhammad Firdaus tak naik share. So, okey, dia macam ni saya beritahu. Yang tak naik share ni adalah disebabkan anda share mungkin tak public. Anda kena share public. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya kena share dekat anda punya wall ataupun group. Jangan share as a party. Kalau share as party, memang tak naik share jugalah. Dan anda punya share tu orang kena view. Kalau orang tak view memang tak naik share. Mungkin dia pun nak kena tengok dia pun dapat apa. Ustaz baru nak semangat ni. Betul. Tunjuk sikit Ustaz. Okey. Kita nak bagi duit raya malam ni. Duit raya malam ni untuk raya ke berapa ni? 9, 8 macam tu lah. Ke 8 ke 9 macam tu lah. Jadi duit raya ni dia macam ni tuan-tuan. Okey tuan-tuan dah masuk dah ni, so kita kenal ni Jamil Baharun. Saya Farid Syamil. Jadi kita berkawan, berkenalan di laman sosial kan. Jangan rasa awkward nak share. Aku lah. Kadang-kadang Mak main duduk belakang Mak. Kadang-kadang orang nak share kita, share, dia buat saham pula dia ni. Dah. Kita kawan-kawan dalam ni sama-sama. Kami pun duduk mengajak orang trade dan sebagainya. Bukannya semangat tunjuk pandai, bukannya semangat tunjuk kita trade pandai, bukan. Kita share saja experience. Dan apabila kita share, orang yang kita ajak tu pun dia ada experience dia. Jadi dia pun share dengan kita. Itulah yang kita buat dalam community kita. Nampak tak? Jadi community kita ni dalam tu semua orang boleh bagi teori dan ideologi tentang pengalaman dia dalam trading, dan kita meeting buatkan satu SOP dan kita jadikan sebagai trading idea. Nampak? Alright. So kita cuba dapatkan 500 view. 500 view saja. Sekarang dah 330. Okey, lagi 130. So tak banyak lah, 500 view saja. So, InsyaAllah boleh dapat lah tu. Sahabat kita pun adalah kat depan ni nak ambil nama pemenang. Ambil nama. Cuba test sekali lagi, test tengok tu. 340 lah. 340. Okey. 340. Tak banyak lah tu, tak banyak lah. Tak banyak lah. 340, seorang semua pakat share. Dia Boleh keluar lah duit raya. jadi kan. Keluar ada. Tu duit yang pertama. Duit raya pertama. Kita dah duit yang Dia ada kedua. teka-kata pula.
Ya betul. Tapi share dulu bagi naik kan, bagi naik 500 baru syok sikit kita buka. 350 Ustaz. 350 lagi 150. Kalau seorang share satu, bukan seorang yang main tengok, dia share 3 orang main tengok. Betul. Tidak silap dia 1000. Kan, share satu. Mari kita tengok siapa yang tak share ya. Okey. Tu Khairul Faizal tu. Mana share tu? Test saja. Okey, alhamdulillah yang lain share. Share lah sikit. Nazri Ibrahim mana share lagi? Okey, Nazri Ibrahim tak share lagi. Khairul Faizal tak share lagi. Dia macam ni tau. Dia macam dia naik turun. Dia orang tak berminat dengan duit tu tau. Apa dia tu? Mulpi tak share lagi. Okey. Nazri Ibrahim tak share lagi. Fadli Sabri tak share lagi. Nazri Khan boleh share dah. Fahmi Ali bagus. Nampak Fahmi Ali. Oh, share. Nak pakai. Dah pakai. Okey. Kita test lagi. Tengok dalam 5 minit tengok. Berjaya tak anda membantu saya untuk share untuk jadi 500 view. Al-Jeffrey Abu Sama tak share. Main tipu. Jeb. Share Jeb. Alah. Okey, Dani Nen. Share Dani Nen. Share Muhammad Ashraf share. Sebab apa kena share? Sebab Loni kami duduk kawangan geng-geng footballer apa semua ni. Dia pun sekali buat live ramai. Kami buat live macam mesti. Tak sampai 500 pun tolong suruh orang share. Koyok weh. Tolonglah share. Mana tolong kami. Tidak malu dengan mereka. Aduh. Dia kata kami nak belajar trade boleh. Tapi live mau ada 1000. Habis ni koyok kayak tu. Okey, kita cuba lagi Ustaz. Kita cuba lagi 5 minit lah. Tak apa ada kerja lain nak buat ni. Nak bagi signal lagi. So 11.20 kita cuba lagi sebab dia resisten dia macam kuat. Dekat 350 tu kan. Jom kita ramai-ramai share bagi break B. Okey. Ramai-ramai share bagi break B tu. Oh, betul dia komen Ustaz. Ramai orang trade. Tak apalah kalau ramai orang trade kalau macam tu. Macam mana Ustaz? Nak simpan ke dia ayah tu? Kita simpan dulu lah. Tanya mereka, nak simpan ke nak bagi? Nak simpan kan nak bagi juga? Jawab. Sebelum jawab dulu. Nak simpan kan nak bagi juga? Spam nak. Spam nak. Komen nak. Yang kita boleh dapat nak bercerau kan naik kan. Komen nak tu kita bagi kan. Nak ada 100 nak. Okey. Nak komen. Komen 100 nak kita release satu dua ayat habuan malam ni. Bagi. Kebanyakan orang share Ustaz. Cuma betul lah macam dia cakap tadi. Ramai orang sedang trade ni. Duduk tengah tengok draft. So munasabah lah. Siapa? App apa untuk trading? MT4. App apa untuk trading? MT4. Kita guna MT4 trading. Senang pun kita pun. Penat lah. Okay, hari ni kita nak jual apa tak? Jam? Dah. Dah bagi duit. Nak bagi duit ya. Okay. So bagilah. So dia orang bagi. Nak bagi apa ni? Kita bagi berapa Ustaz? bagi 100 dah. Memang aku Ustaz. Ada 3 kopi. Kita ambil ni. Nanti kita letak tepi. Kita letak tepi dulu pasal tak cukup 500. Kalau cukup 500 kita bagi. Tak apa Ustaz, nak bagi yang mana? Bagi yang ni. Tak nampak. Bagi yang ni. Yang mana apa? Yang mana? Warna merah tu sedih sangat. Bawah lebar. Ya. Okay, kita bagi 2 orang lah. Yang Bagi 2 orang. Okay, so tarik 2 orang. Banyak ni. Besok kita bagi lain. Security dah turun tutup kat dah. Dah tutup. Okay. Dah. Ni 2. Okay. Untuk 2 orang bertuah. So kita tengok jawapan. Siapa yang jawab dengan betul. Tengok bagus ni Ustaz tak cukup 500 pun bagi. Sebab nak bagi. Memang niat nak bagi. Sebab tu dia pun kata tak yakin. Tak apa, hari ni bagi ke. Memang tak acik. Tak acik lah dia tu. Tak apa, kita bagi. Kita bagi. Alright. Tak apa. Tak naik tak ada masalah. Sehari kita buat naik. Sehari malam lagi saya nak buat live lagi. Tapi bukan page saya lah. Page orang lain pula. Alright. So, dekat tepi ni anda tengok betul-betul. Dekat tepi ni ada banyak komen tau. So, anda kena tengok betul-betul dekat tepi ni. Komen-komen yang naik. Anda boleh test komen. Tengok naik tak? Test dekat tepi ni. Komen anda naik tak? Sebab saya hanya akan ambil pemenang berdasarkan mereka yang jawab. Okay, kita tengok
yang komen dekat sini. So anda kena faham, kalau anda ada 300 view sekarang ni, contohnya 300 komen serentak dan tekan enter, dia tak akan tunjuk keseluruhan dekat sini. Okey, dia bagi satu, nampak? Selepas berapa second dia bagi satu. Okey, selepas berapa second dia bagi satu. Jadi ada komen yang tak naik, faham tak? Okey, ada orang claim, saya jawab betul, kenapa tak bagi kat saya? So jawab, contohnya jawab 2-3 kali tak apa. Okey, bila nak bagi mungkin anda punya naik. Itu bergantung pada anda punya rezeki lah, jangan maaf kat saya lah. Alright, so soalan dia adalah, Mat nak tanya soalan apa, Mat? Nak tanya soalan apa ni? Kita nak bagi ni. Kita nak bagi RM50. Okey, untuk 2 orang. Okey, so soalannya apa dia, Mat? Tolong aku, Mat. Soalan apa? Okeylah. Sekejap saya akan ambil faham. Okey, dapat. Tak prepare soalan. Ada bekas tak? Satu bekas macam ni, tapi bekas ni nampak. Okeylah, tak apa, bekas ni nampak tak apa. Jangan bagi dia nampak. Okey, alright. So saya nak tanya kepada anda, saya ada letakkan satu barang dekat dalam bekas ini. Okey, saya ada letakkan satu barang dekat dalam bekas ini. So anda tak boleh tengok lagi lah. So anda kena teka apa barang yang berada kat dalam bekas ni. So dia berbunyi sikit. So dalam bekas ni apa dia? Okey, so kecil je betul dia. So anda kena teka. Mat, tolong tengok, Mat. Jawapan. Okey, anda kena teka. Apa yang ambil tengok dekat sini, jangan tengok situ. Lambat. Tak boleh hang tengok dekat aku punya. Okey. Okey. Tu ada yang dah jawab dah. Okey, ada jawab lighter. Okey. Tapi bukan lighter lah jawapan dia. Come on, soalan. Yalah soalan lah tu, pen. Takkan pen besar tu. Kaliber. Omar Nora bagi. Okey, Omar Nora, tak apa. Dia jawab tapi tak ada share. Mat, tolong tengok tak, Mat? Speaker, flavor babe. Bukan flavor babe, bukan tuduh pen. Okey. Gula-gula pun bukan. Okey. Okey, so bayangkan dia punya apa? Botol dia besar ni je. Bekas dia besar ni. Saya bagi bunyi. Saya bagi bunyi siap. Okey. Paper chip. Itu botol paper chip. Tapi bukan paper chip kat dalam tu. Bukan shilling. Okey, dia bukan besi. Duit shilling bukan. Eraser takkan bunyi macam tu. Eraser dia bunyi lagi kecil lah. Okey, chop pun bukan. Awak naik Fahmi Ali ni. Dia jawab sekali banyak, Mana Cik. Clue sikit. Clue dia benda dia pendek Clue benda dia pendek Pendrive bukan? Paper chip tu adalah dalam dia punya blok. Dalam dia punya kotak. Okey, shilling bukan shilling. Okey, dia ada campuran. Dia ada besi, dia ada getah, okey, dia ada plastik. Saya beritahu dah. Dan dia besar ni saja. Nampak? Dia ada bunyi. Okey, kita bagi bunyi. Bukan bateri penutup pen, bukan. Benda tu pendek. Saya beritahu benda tu pendek Klip. Okey, saya beritahu warna dia lah. Warna dia warna hitam. Okey. Hujung dia lain, pangkal dia lain. Hujung dia bentuk lain, pangkal dia bentuk lain. Mana Cik? Orang dalam ni tak boleh jawabnya. Tak ada. Orang dalam ni tak boleh jawab. Okey. Dia orang nak soalan bocor mana boleh. Okey. Dia kat dalam bekas ini. Pin kertas. Dia memang dalam bekas pin kertas. Tapi dia macam ni. Tapi dia pendek je. Hujung dia lain. Pangkal dia lain. Dia berwarna hitam. Dia ada besi. Dia ada plastik. Dia ada getah. Apa benda tu? Okay, susah sangat kot soalan dah. Tak apa, saya bagi clue lah. Dia sepatutnya panjang, dia buat pendek. Dia sepatutnya panjang. Benda ni sepatutnya panjang, tapi dia pendek je. Dia main pendek je. Saya bagi clue. Dia sepatutnya panjang, tapi dia main pendek. Saya bagi clue. Yang ni clue dah. Tolong cah lagi. Clue lagi. Cah kita tengok kat sini. Dia patutnya kan. Ikut. Aku okey. Kunci kereta bukan. Magnet bukan. Keychain. Saya rasa delay sikit. Ya, USB. Okey.
USB apa? USB charger. Okay, USB charger. Haris jawab dulu dekat sini. Haris jawab dulu, Mat. Mat betul tak? Hidup. Tak, dekat komen hang memang macam tu. Kat komen Okay. Wali memang macam tu. Dia kena tengok kat sini. Haris ni yang jawab dulu. Okay, so dekat komen Wali memang ada orang yang jawab dulu. Tapi kita kira berdasarkan orang yang komen dekat sini. So Haris, so saya pilih Haris as a... Screenshot ni. Tak ada screenshot lah. Kita mesej dia tu. Tuntut 50. Okay, tuntut 50. Okay, tuntut 50. Okay, soalan seterusnya. Kita bubuh lagi barang dalam tu, Mat. Barang apa pula? Bagi soalan senang lah nak bagi ni. Ada komen yang tak naik tu, minta maaf lah. Kepada komen yang tak naik tu saya minta maaf sebab saya memang refer kepada komen yang dekat sini. Sebab takkan saya nak tengok 10 handset, nak tengok komen. Handset. Nah, so saya tengok dekat handset satu dan dekat PC saya satu. So kedua-duanya sama. Alright? So kita bagi ada satu lagi pula. Dan malam nanti jangan lupa kita ada lagi sesi duit raya. Kita nak bagi duit raya tapi bukan dekat page saya, dekat page tak silap saya page Rizal Ghazali ataupun page Alif Farhan. Nama dia Alif Farhan. Arif Farhan. Player football. Mungkin Badrul Bahtiar, mungkin page Khairul Helmi. Saya tak pasti lagi. Antara 4 page ini, dia orang akan buat live malam ni. Saya akan duduk dekat tepi lah nanti. So kita bagi duit raya. So join depa malam ni. So satu lagi soalan. Okay, satu lagi soalan. Right, satu lagi soalan. Saya kena tulis nombor lah. Nombor senang sikit orang nak teka. Saya tulis satu nombor yang saya suka. Okay, saya tulis nombor yang saya suka. Anda kena teka nombor apa yang saya tulis. Nombor ini adalah nombor yang saya suka. Daripada dulu saya suka nombor tu. Okay. Tuan naik tak komen saya daripada Izzat Zulkifli? Naik. naik komen tu naik. Okay, satu lagi soalan. Nombor apa yang saya sedang tulis sekarang? Saya sedang tulis satu nombor. Nombor ni nombor favourite saya lah. Okay, daripada dulu memang saya suka nombor ni. Okay, nah, saya cuba jawab. Apakah nombor yang saya sedang tulis? Senang je. Okay, saya pun ada ni, ada tetamu datang. Okay. Okay. So ada dah yang jawab betul tapi dia tak share. Sayanglah nah. So bila dia tak share, so tak dapatlah kat dia. Ya. Saya tak boleh beritahu siapa Mat yang jawab betul, dia orang tiru lah. Okay, ada dah yang jawab betul tapi dia tak share. Sayang sekali. Okay, ada 2 orang lah. 3 orang dah jawab dengan betul tapi dia tak share. Tu dah lampas siapa suruh tak share. Orang kata share. 4 orang dah jawab dengan betul. Siapa suruh tak share? Mana cik tengok? Tak ada. Dia orang saya pastikan dia orang tak dapat. Fahmi Ali ni pun kalau jawab betul bagi bagi no. Dia bukan duduk kat sini. Dia tak tahu. Okey. Salah bukan 85. Tapi tengok balik ada dah jawab betul. Ada 4 orang dah jawab betul tapi dia tak share. Bila dia tak naik share, so kita tak bagi dia, minta maaf. So kita ikut pada term and condition. Okay, siapa yang share jawab dengan betul, kita akan bagi duit raya RM50. Okay, Hayatul Barakah. Okay, Hayatul Barakah Homestay. So dia jawab dengan betul, dia jawab nombor 7. Ya, nombor 7 Alright, so nanti mesej saya balik. Okay. So boleh tuntut 50 duit raya. Alright, so jangan lupa saat lagi kita akan buat lagi sesi duit raya pukul 12 lebih insyaAllah. Okay, tapi bukan dekat page saya, dekat page mungkin Rizal Ghazali, mungkin page Badrul Bahtiar, mungkin page siapa Mat? Arif Farhan. Okay, mungkin juga page Khairul Helmi. Okay, insyaAllah kita akan live dekat page mereka pula malam ni. Okay, so akhir kata daripada saya. Okay, minta maaf banyak-banyak sekiranya ada yang jawab betul tapi komen dia tak naik. Nak buat macam mana, mungkin bukan rezeki anda lagi sekarang ni. Okay, so jumpa lagi kita di sesi-sesi live yang akan datang. Jangan lupa pergi dekat pin komen,
pergi dekat pin komen, pergi dekat post saya, ada satu link untuk join Telegram. Nah, kepada ramai yang bertanya tadi macam mana nak join Telegram, macam mana nak join group newbie untuk belajar. Okey, dekat post ada, dekat pin komen pun ada link untuk Telegram. So saya punya Telegram mana dia? Mari saya tunjuk Telegram saya. Okey. Telegram saya ada lebih kurang 15,700 lebih. Okey. Orang yang berada dekat dalam saya punya group adalah seramai tak nampak Ahmad tengok. Apa dah? Okey. Kan kamera ni. Kamera tak jelas. Okey. Seramai 15,000. Tak apalah. So seramai 15,700, 15,800 orang yang dah join. So insyaAllah trust, jangan risau. Okay, tak ada istilah-istilah scam orang dekat dalam tu, jangan risau sebab anda boleh join dekat dalam tu. Saya tak minta sebarang duit untuk anda join dan tak pernah lagi lah kita minta duit, melainkan satu lagi page ada. Kita ada jual ebook, itu adalah untuk page ni kita tak minta sebarang duit lagi pun siapa yang join. Okay, selalunya kita bagi duit lagi adalah. Alright, so jangan takut lah. Lagipun muka saya ada. Saya tak pakai topeng pun. Waktu saya buat live ke, waktu saya publish gambar saya pun, saya tak pernah pakai topeng lagi lah. Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi di masa-masa akan datang. Semoga perkongsian kami bertiga pada malam hari ini memberi manfaat kepada anda. Yang mana yang lambat masuk, yang baru join, anda boleh play balik. Anda boleh skip mana yang tak perlu dan anda boleh nak tengok macam contoh Mat bagi setup tadi, anda boleh pergi terus ke setup yang Mat bagi tadi, setup yang Ustaz share tadi. Okey, anda boleh pergi ke situ. Alright, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.